Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, seberang Perai. Dan sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai lagi satu program saya. Bagaimana cakap dalam English? Dalam bahasa Inggris? Jikalau ianya disampaikan dalam bahasa Melayu. Jadi saya pernah sebelum video ini saya telah menerangkan kepada kalian kepentingan kemahiran ini, translation. Kita panggilnya switching. We switch from one language to another. Jadi dari bahasa Melayu ke English, English ke bahasa Melayu, ke bahasa Cina, ke bahasa India, bahasa Tamil dan sebagainya. Jadi adakah kita dapat berbuat demikian? Bagi saya boleh. Sebab kita boleh fikir, kita memang sudah dilatih untuk berfikir dalam bahasa lidah kita, bahasa utama kita. Jadi adalah susah kalau kita tiba-tiba menggunakan English untuk fikir English. Jadi satu cara yang baik ialah kita boleh fikir dalam bahasa Melayu atau bahasa Cina atau bahasa Tamil. Kemudian kita terjemah ke bahasa Inggris, kita switch. So, ini sangat baik untuk orang-orang yang bekerja atau belajar di mana kamu mungkin mau tulis karangan ke report. Kamu boleh fikir dalam bahasa sendiri, bahasa lidah sendiri. Kemudian baru switch, baru terjemah, translate into bahasa Inggris dan persembahkan kepada orang lain. It is possible. Okay, it is possible and it's okay to do that. Tidak salah kita buat begitu. Okay, so sebelum saya bermula, mula-mula buku pertama saya level 1 masih ada stok, tidak banyak sudahlah. Jadi jikalau kamu ingin mempunyai satu koleksi from level 1 to level 7, level 7, maka kamu bolehlah pesan buku ini. Mungkin kamu boleh pesan bersama buku 2. Jadi serentak saya kirim 2 kepada kamu. Itu pun okey juga. Yang penting kamu WhatsApp saya, beritahu saya. Okey? So ini pertama. Ini dalam Inggris, all in English. Tetapi buku yang kedua, book 2, dui bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahagian penerangan dan nota. Kalau latihan tidaklah dalam bahasa Melayu, sebab buku ini memang English grammar, sebab itu saya tidak buatlah dalam PM. Tetapi bahagian penerangan, bahagian nota, saya buat dua bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggris. Jadi ini memudahkan sesiapa yang ingin mempelajari grammar dengan memahami penerangan, memahami peraturan grammar dalam bahasa Melayu sebelum membuat latihannya dalam bahasa Inggris. Okey? So sama seperti saya sebut tadi, jikalau kamu ingin memesan book 1 dan book 2, sila WhatsApp kepada saya 019 7878 299, WhatsApp kepada saya lah. Dan ini adalah kursus yang saya akan mulakan pada bulan Januari 2022. 2 kelas. Kelas yang pertama pemahaman kosakata, vocabulary dan grammar. Dan di samping itu saya ajar kamu bagaimana memanjangkan ayat supaya meninggikan tahap, struktur semula ayat dan struktur ayat. Struktur ayat maksudnya kita belajar mengetahui di mana kepala, di mana ekor, di mana perut sesuatu ayat. Okey? Dan kelas ini akan diadakan setiap malam Isnin pukul 8 hingga 9:15 malam. Dan kelas ini akan bermula pada 17 hari bulan Januari 2022. Kelas ini 1 minggu 1 kali, 1 minggu 1 kali kelas.
Kelas yang kedua, percakapan seperti ini, di mana kamu akan didedahkan bahan-bahan dalam bahasa Melayu dan kamu terjemah kepada bahasa Inggris. Dan ini akan membantu kamu semasa sendiri ingin menulis atau bertutur dalam bahasa Inggris. Oke, semasa mesyuarat, semasa forum, seminar, semasa sendiri menaik untuk hantar email, membuat report dan lain-lain lagi, ataupun surat, ataupun menulis karangan, ataupun assignment. Oke, so kelas yang kedua, percakapan untuk tahap permulaan, di mana kita gunakan bahasa Melayu seperti di sini dan kita terjemah kepada bahasa Inggris. Jadi kelas ini sama juga, 1 minggu 1 kali, 1 minggu 1 kali. Setiap hari Selasa 8.30 hingga 9.30 malam, dan ia akan mula pada 18 hari bulan Januari 2022. Jikalau kamu ingin menyertai kelas ini, sila WhatsApp kepada saya juga. Oke? Dan kita ke sini. Bagaimana kita cakap dalam bahasa Inggris semalam? Ialah hari yang memenatkan. Maksudnya, sangat penat. Mengapa? Kami ada mesyuarat sepanjang hari. Ini saya pernah mendengar pelajar beritahu saya bahawa mereka sangat sibuk sebab mungkin hujung tahun kena clear stock ataupun kena record stock, ataupun mereka ingin memperbaiki pentadbiran syarikat. Jadi sepanjang hari mesyuarat sahajalah. Ini tidak hairan bagi orang yang bekerja di syarikat besar atau mungkin jabatan-jabatan kerajaan sangat sibuk pada hujung tahun. Guru-guru atau untuk pelajar-pelajar kadang-kadang pun begitu, mesyuarat sepanjang hari, mungkin co-curriculum atau mungkin mereka terlibat dalam pentadbiran sekolah, membantu pihak sekolah, mungkin sepanjang hari mesyuarat sahaja. Jadi hari itu sungguh memenatkan. So semalam, yesterday sudah lalu. Kalau dia sudah lalu, ialah kita tukar ke was, sudah lalu. 1 hari memenatkan, tiring. Bukan tired itu orang yang berasa penat. Kalau saya berasa penat, I'm tired. Tapi hari itu memenatkan, menjadi tiring. Was a tiring day. Jadi BM dan English kita boleh lihat, mereka macam terbalik begitu kan, opposite direction. So we ada had, 1 mesyuarat meeting sepanjang hari, the whole day. Ini sepanjang hari, the whole day. Kita sebut whole dari sini. So, saya pernah mendengar orang sebut the whole day. No, it's not whole. W itu tidak ada sebutan. Kita sebut dari H. So whole, seperti lubang di kebun kan, mana-mana kan, whole, the whole day. Kami akan memaklumkan, we akan will memaklumkan, inform. Dan kita tidak peduli lah, sama ada pihak kamu atau kamu, kita tidak peduli. English you sahaja, kita tidak peduli. Okay? So di sini pihak kamu sama dengan kamu, you. Sebaik sahaja, as soon as. Sebaik sahaja, as soon as. Barangan sampai. Barangan, the. Goods ialah barangan. Sampai, arrive. Habis. Ini saja. Oke? So akan kita gunakan will. Memaklumkan, inform.
Kita tidak peduli pihak kamu ataupun kamu. Jawabannya sama, you. English berlainan daripada banyak bahasa. Kalau bahasa Melayu kita cakap tuan, puan, saudara, saudari. English tidak. English kita tidak. Kita terus cakap you. Walaupun dia adalah pembesar atau walaupun dia seorang menteri, kita cakap you juga. Kita tidak cakap tuan, puan, saudara, saudari seperti bahasa Melayu. English tidak ada begitu. English you. Kalau tidak I. Kita tidak peduli siapa di sebelah, siapa kita sedang bercakap dengan. Oke, kita tidak peduli dia pembesar atau dia seorang menteri atau siapa-siapa. Terus you, I, begitu. Oke, so yesterday was a tiring day. Jangan lupa, biasanya bukan 100%. So saya tulis begini. I am tired. Habis. Jadi ada id. Ini untuk perasaan. Id untuk perasaan. Atau kita cakap berasa, saya berasa letih. Tapi kalau kita cakap perjalanan atau hari itu, hari tersebut, it is tiring. ing. Jadi ing untuk benda, untuk perkara, dan bukan perasaan. Biasanya lah, bukan setiap masa, biasanya. Jadi saya berasa bosan. Berasa. Jadi I am bored. Id. Sama seperti sini id, jadi maksudnya berasa atau perasaan. Tetapi wah, kelas itu memang bosan. Kelas ialah it is boring. Kalau ing benda, perkara. Perkara, lesson itu satu perkara. Activity ing. Saya heran, I am surprised tambah id. It is surprising. Hal ini sangat menghairankan, jadi surprising. Jadi berlainan kan? Oke? So begitu sahaja untuk sesi ini. Saya berharap kamu suka akan kelas saya. Sila beri saya like, share, dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video-video yang akan datang, yang bakal saya memuat naik. Saya ucapkan selamat tinggal. Oke? Sehingga kita berjumpa lagi.